Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran PDP online bagi mata pelajaran sains tahun 2 untuk sesi 2021. Jadi disebabkan negara kita melanda pandemik COVID-19, jadi kita terpaksa belajar menggunakan norma baru, iaitu sistem online. Kita doakan supaya pandemik ini cepatlah diangkat oleh Allah SWT, supaya pelajar semua dapat datang ke sekolah, dapat bertemu dengan kawan-kawan, dapat bertemu dengan guru-guru, dapat berjalan sesi pembelajaran dua hala, insyaAllah. Okey, jadi kita akan teruskan dengan buku teks sains. Okey, pastikan pelajar mendapat buku teks sains tahun 2. Jadi kita nak tengok sikit kandungan dia. Kandungan dia ada lebih kurang 10 unit, sama juga seperti tahun 1. Unit yang pertama, kemahiran saintifik. Unit yang kedua adalah peraturan bilik sains. Yang ketiga, sistem badan manusia. Yang keempat, haiwan. Yang kelima, tumbuh-tumbuhan. Yang keenam, terang dan gelap. Yang ketujuh, elektrik. Yang ke-8, campuran. Yang ke-9, bumi. Dan yang ke-10 adalah teknologi. Jadi kita akan pergi tajuk hari ini, iaitu kemahiran saintifik. Okey, unit 1, kemahiran saintifik. Ada 3 orang pelajar di kelas tahun 2 ni. Seorang, 1, 2, 3. Yang seorang dia telah dia tengok pokok ni, anak pokok. Yang seorang lagi dia mencatat. yang perempuan ni dia mengklasifai, menulis info di dalam bukunya. Anak pokok ini semakin tinggi, tentulah anak pokok ini membesar. Bilangan daun juga semakin bertambah. Jadi kat sini dia ada hari, ada bilangan daun, ada pokok, tinggi pokok. Hari pertama, bilangan daun 2, tinggi pokok 4 cm. Hari ke-7, bilangan daun dia bertambah kepada 5, tinggi pokok juga bertambah sebanyak 7 cm. Manakala hari ke-14, bilangan daun bertambah sebanyak 8 dan tinggi juga bertambah 9 cm. Dan yang di ruangan terakhir, hari yang ke-21, bilangan daun juga bertambah sebanyak 10 dan tinggi pokok menjadi 12 cm. Astagfirullahaladzim. Kebelah. Jadi memerhati dia menggunakan 5 deria. Awak dah belajar dekat tahun 1. Memerhati deria yang pertama menggunakan penglihatan. Yang kedua, deria bau. Yang ketiga, pendengaran. Yang keempat, sentuhan. Yang kelima, rasa menggunakan lidah. Jadi kat sini Nisa dan adiknya sedang membantu ibu di dapur. Mari kita ikuti aktiviti mereka di bawah. Kita perlukan tepung, garam, gula, yeast dan air untuk membuat roti. Adik dia tengok macam ni. Ni ada tepung, ni ada garam, ni ada air, ni ada yeast. Mula-mula kita masukkan tepung, kemudian garam, gula, yeast dan air. Selepas itu kita uli adunan menjadi dough yang lembut. Dia orang nak buat apa ni? Kita tutup dough dengan tualai yang bersih. Kita tutup dough dengan tualai bersih yang lembap dan biarkan selama sejam. Kat sini dia ada tulis bersih yang
Wah, adonannya sudah mengembang. Kita bakar dahulu adonan ni. Ni dah kembang, dah mula sikit, kemudian dia berkembang. Yeast ni dia boleh kembangkan besar macam ni. Kemudian, wah, sedapnya bau roti ni. Jangan sentuh. Ketua ini panas. Kat sini dia ada lagi. Dia menggunakan perkataan sentuh. Kat sini adiknya ada juga menggunakan perkataan bau. Ting. Ting. Jadi ting tu ting tu menunjukkan bahawa roti kek ni, apa yang dia masak ni sebenarnya? Mereka masak roti. Roti ni dah pun masak. Ibu ketua dah berbunyi. Kat sini ada lagi berbunyi. Roti dah masak ke? Wah, sedapnya roti ni. Sedapnya roti ni ialah lembut dan gebu roti ni. Kat sini ada banyak teknik-teknik memerhati, kemahiran saintifik yang digunakan oleh mereka. Jadi Nisa dan adiknya, yang pertama, kita perlukan tepung, garam dan yeast, air. Kat sini dia melihat menggunakan mata. Adiknya memerhati, melihat menggunakan mata. Kakak dia pun sama, dia menyentuh menggunakan tangan. Manakala ni sama juga campur uli. Okey, kita tutup dough dengan tuala bersih yang lembap. Yang lembap maksudnya yang tidak terlalu basah dan tidak kering. Ada sikit air. Jadi kalau kita sentuh tuala tu, dia akan rasa sejuk, basah macam tu. Tapi tidaklah terlalu basah. Wah, adunan sudah mengembang. Jadi adik dia kat sini melihat, memerhati adunan kembang. Jadi kat sini bau menggunakan deria hidung, sentuh menggunakan kulit. Kemudian ting, ni berbunyi menggunakan telinga. Sedapnya roti ni. Sedapnya roti ni dia rasa menggunakan lidah. Ialah lembut dan gebu roti ni. Lembut dan gebu roti ni. Jadi dia sentuh ni, sentuhan ini kulit. Semasa Ibu Nisa membuat roti, Nisa dan adiknya memerhatikan dengan melihat, menghidu, melihat perubahan adunan, melihat menggunakan mata. Manakala yang kedua menghidu menggunakan anggota hidung, menghidu bau roti yang sedang dimasak. Yang ketiga merasa. Ni adiknya rasa. Adik dia merasa roti yang setelah masak. Kemudian yang keempat memegang. Memegang roti yang telah masak. Dan yang kelima mendengar ting tadi, mendengar bunyi ketuhar, bunyi oven. Kita mengumpulkan maklumat dengan cara perubahan yang berlaku di sekeliling. Dengan cara 5. Melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Bila ada soalan keluar dalam peperiksaan, sebagai contoh, sebutkan 5 jenis kemahiran memerhati. Pastikan pelajar semua dapat menjawab 5. Yang pertama tadi adalah melihat. Yang kedua adalah menghidu. Yang ketiga adalah merasa. Yang keempat adalah menyentuh. Dan yang terakhir adalah mendengar. Ini adalah contoh-contoh aktiviti yang dapat dilakukan. Jadi kita skip dulu. Jadi ni mengelas, tadi memerhati. Kemudian kita masuk pula mengelas. Jadi perhatikan ciri-ciri anggota badan pada haiwan berikut: itik, harimau, penguin, tenuk, helang, kambing.
Arat kat sini, ciri-ciri anggota haiwan yang boleh diperhatikan pada haiwan-haiwan di atas adalah seperti berikut. Jadi kita dapat mengelaskan itik mempunyai kepak dan dua kaki. Itik mempunyai kepak dan dua kaki. Harimau tidak mempunyai kepak dan berkaki empat. Harimau tak ada kepak pun. Cuma harimau ada empat kaki yang kuat, yang laju. Penguin mempunyai kepak dia, dan mempunyai berkaki dua. Penguin ni sama macam itik. Dia ada dua kaki, dia ada dua kepak. Tenok tidak mempunyai kepak dan mempunyai dan berkaki empat. Ni tenok. Tenok ni dia tak ada kepak pun, tapi dia mempunyai empat kaki sama seperti harimau. Okey, ni dah. Helang mempunyai kepak dan berkaki dua. Helang ni dia mempunyai kepak sini dan berkaki dua. Jadi ini sama. Ini pun sama. Kambing tidak mempunyai kepak dan berkaki empat. Kambing pun sama dengan harimau sama dengan kambing. Jadi kat sini kalau kita tengok kelas-kelas dia, kalau dia sebut tolong kelaskan anggota-anggota haiwan tersebut, jadi itik duduk satu kumpulan dengan grup yang pertama adalah itik, helang dan penguin. Kenapa duduk dalam satu kumpulan yang sama? Sebab dia mempunyai dua kaki dan dua kepak. Manakala kumpulan yang kedua, harimau tenok dan kambing susah tak muat. Kambing duduk dalam satu kumpulan yang sama, iaitu mempunyai empat kaki dan tidak mempunyai kepak. Bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan-haiwan ini? Kita boleh mengelaskan haiwan-haiwan ini melalui ciri-ciri sepunya dan berbeza. Itik, penguin dan helang. Ni yang Ustaz buat tadi. Rupanya dia dekat bawah. Itik, penguin dan helang mempunyai ciri sepunya, iaitu mempunyai kepak. Ada kepak. Kambing, tenok dan harimau berbeza dengan itik, penguin dan helang kerana tidak mempunyai kepak. Yang ni satu kumpulan, yang ni lagi satu kumpulan. Haiwan-haiwan ini boleh dikelaskan menggunakan ciri-ciri berkepak dan tidak berkepak haiwan. Ni penerangan dia. Jadi dia ada dua. Ni haiwan empat tadi. Jadi anggota badan berkepak sebelah sini, tidak berkepak sebelah sini. Kelaskan pula haiwan-haiwan tersebut mengenai ciri-ciri yang lain. Cari ciri-ciri lain. Kalau contoh kita letak kucing. Kucing berada dekat kumpulan mana? Kumpulan 1 ataupun kumpulan 2. Kalau Ustaz ambil kucing dekat mana? Kucing mestilah berada di kawasan ni, kerana kucing mempunyai 4 kaki. Okey, kita teruskan lagi. Okey, seterusnya yang pertama tadi memerhati, yang kedua mengelas, yang ketiga mengukur dan menggunakan nombor. Soalan 8.
mengukur menggunakan nombor. Berat saya adalah 24 kilogram. Bagaimanakah kamu mengukur berat kamu? Saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Dia gunakan penimbang. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Walaupun umur kita berbeza, tetapi berat kita berbeza. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Yang ketiga, mengukur. Kita teruskan yang keempat, iaitu berkomunikasi. Mari kita lihat jadual bertugas kelas 2 Arif. Maklumat di dalam jadual di atas memberikan jawapan kepada soalan berikut. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu? Kat sini kata kuncinya adalah menyapu pada hari Rabu dan Khamis. Rabu, tengok pada hari Rabu, menyapu. Rabu dan Khamis. Jadi namanya adalah Hairun, Yana, Shanti dan Syamim. Dia ada 4 orang. Hairun, Yana, Shanti dan Syamim. Tapi kalau awak tulis Chong Min, Hairul, Yana, Shanti, Syamim dan Chong Min, jawapan pelajar adalah salah. Okey, nombor 2. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Dalam seminggu, maksudnya seminggu tu 7 hari. Tapi waktu yang mereka perlu datang ke solat adalah 5 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Jadi mencari pada susunan meja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawapan kat sini, bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu ialah 10. Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Tengok mana nama yang berulang. Kat sini ada Rizal, Jannah, Masturah, Jamil, Chongmin, Tevan, Mazlan, Mariam, Wahid, Rina, Badrul, Saiful, Ashikin, Nizam, Adam, Adibah, Kugan, Amir, Lihim dan Hairun. Kat sini kita dah nampak siapa yang nama dia disebut 2 kali adalah Hairun. Jadi Hairun sebanyak 2 kali. Jadi pelajar yang bertugas adalah Hairun. Okey, berdasarkan soalan di atas, catat jawapan kamu dan bacakan di hadapan kelas. Mencatat dan membacakan maklumat antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Ni gambar, contoh gambar. Ni contoh carta. Ni contoh graf. Ni contoh model ciptaan. Okey, untuk setakat ni kita dah habiskan bahagian kemahiran saintifik. Kita dah ambil benda-benda 5 benda penting, dan insya-Allah Ustaz akan tinggalkan sedikit homework dalam bentuk Kahoot, dan tolong buat aktiviti buku sains. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung kepada kemahiran manipulatif pula. Okey, jadi jawapan aktiviti Kahoot Ustaz akan tinggalkan pada ruangan description dekat YouTube ataupun dalam grup WhatsApp yang ada dalam kelas, dan sedikit aktiviti
daripada muka surat 1 hingga muka surat 7 untuk buku aktiviti warna biru, yang buku sains punya. Itu sahaja. Jadi apa-apa boleh dapatkan rujukan daripada ustaz, ataupun bolehlah bertanya kepada ibu ataupun ayah ataupun abang, kakak. Jadi sekian, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.